10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera kepada all Cactusrian. Boleh tak? Cactusrian kembali. Sebelum pergi jauh kita kena ucap salam perintah kawalan pergerakan. Boleh tak? Nak sambut macam mana tu? Pakai mat. Tempat kau PKPD ke PKP? Fikir sendiri. Tak ada makna fikir apa sekali pun jalan macam biasa. Fikir sendiri lah. Yeah. Betul. Tu yang dahsyat fikir sendiri kan. Lama tau tak streaming macam ni. Bukan streaming lah. Tak dapat fikir-fikirkan apa yang patut kan. So basically selamat terjun ke alam streaming lah untuk kita bertiga. Boleh tak? Boleh jadi rutin lah lepas ni. Sebab kita ni semua connecting dengan satu alam dulu asal dia. Malam ni aku nak bawa topik pengalaman pertama join teater. Pengalaman yang mengaibkan ke? Tapi siapa dulu? Tak apalah. Kau tanya siapa? Sebab benda ni kita nak dokumentasikan. Okey. Aku ni dengan tok guru kita lah. Orang yang menjebakkan yang secara tak langsung melibatkan kita dengan teater ni lah. Orang luar mungkin tak tahu kan siapa yang libatkan boy tu dengan teater. Aku sedang cakap hari ni kenapa aku kat sini? Sebab orang ni lah. Ni orang ni lah. Afiq Zulkarnain Adam ni. Kenapa aku buat benda-benda ni? Ni benda ni punya punca kan ni. Punca kan. Sampai boleh jadi kerjaya tu. Wah. Tu alhamdulillah. Kita tu bangga boy. Macam aku pula. Tak pernah mimpi pun nak buat teater ni kan. Dulu tahu je, tak pernah join. Kan? Darjah 6 pernah sekali acah-acah. Cikgu bagi hafal skrip. Lepas tu tak jadi show. Jadi tu umur 12 tahun. Sekali tahun 2004 ke 2005. Ingat tak? Projek teater tahun berapa lah? First project nanti admin akan masukkan gambar tag. Admin masuk gambar tag terbukti first project. Okey. Aku tak ingat bila tapi tahun dia macam aku kan ada short term memory loss kan. So aku tahu Thanatos je. Itu first aku punya ni. Aku punya projek teater lah yang dipanggil teater tu lah. Thanatos itu pertandingan pertandingan teater lah tu. Yang buat kat sekolah Skudai tu kan? Betul. Dia punya kostum pakai sok khabar tu. Aku tak pernah terfikir orang buat kostum macam tu lah. Kau bagian apa masa tu? Kau bagian lighting kan? Tak, dan tu aku masa Thanatos tu buat aku keluar. Boy crew masa tu kan? Aku tak. Yang sok khabar, balik-balik sok khabar kat tepi kan. Buat efek-efek. Time tu kan kalau teater kan kita bagi tasmat kan. So macam tu kita tu dah kira grand lah tasmat time tu. Paling murah paling estimate kan. Tapi kita pecah lubang lah. Siapa tengok ni besok nak marah minta ampun Kau ingat tak boy? Masa tu make up pakai apa? Watercolor kot. Kan? Watercolor aku ingat. Watercolor. Siapa yang make up? Tapi bukan aku yang kena make up. So aku pun tak lakon. Tak kisah sangat siapa yang kena make up tu. Kau kena tanya tu pengarah kita lah.
apa kau terfikir buat cerita Thanatos tu sebenarnya? Cerita Thanatos yang kita kita buat dekat sekolah itu bukan yang pertama kali kita pentaskan sebenarnya. Sebelum beberapa tahun itu, cerita yang sama tu pernah dipentaskan masa pertandingan teater antara sekolah menengah Johor Bahru. Dan pada masa tu yang watak utama tu watak perempuan dan dia menang pelakon wanita terbaik peringkat Johor Bahru tak silap. Cerita Thanatos tu. Dan cerita Thanatos pernah. Cerita Thanatos tu setakat yang ingatlah selain daripada kita yang pernah pentas masa menengah tu, lepas tu yang masa dekat sekolah itu festival manifestasi teater Johor, dan yang ketiga cerita yang sama pernah bawa masa festival teater Selangor kategori remaja tak silap. 3 kali lah benda tu kita pentaskan. Masa tu apa dia punya ni achievement dia? Untuk Thanatos tu kau ada macam kau simpan tak benda yang ni boleh menang ni. Kalau tak pelakon menang, jalan cerita menang, persembahan menang. Ada terfikir benda tu tak? Okey, masa mula-mula Thanatos tu ditulis, sebenarnya satu ekspresi lepas kemarahan sebenarnya. Tapi dalam dialog-dialog dia kata saya okey, awak okey, awak tak okey, kita tak okey. Ayat-ayat tu sebenarnya satu dialog antara doktor sakit jiwa dengan patient dia. So moment kita buat bila mana kita dalam nak bunuh diri, itu asal ceritanya. Bila dia bilang pegangan kepercayaan dia kepada Tuhan dan dia cuba nak bunuh diri, dia pada lawan diri dia sendiri. Itu sebab Thanatos tu sebenarnya kalau bahasa Sanskrit untuk mati, hendak untuk mati, Thanatos tu. Kalau kita cakap sekarang, ingat Thanatos tu ialah apa? Thanos lah. Yang cerita Marvel Thanos tu. Thanos. Thanatos tu ialah kehendak untuk mati. Orang tu dia nak mati, tak bunuh diri. Itu cerita dia. Okey. Kita pergi jauh juga ni tapi okey lah. Itu lah. Tak apa, pengalaman pertama tapi betul boy masa dalam konsep first time join theater kau dekat projek Thanatos, betul? Thanatos je. Kena dah dengan tajuk kita first time join theater. Kalau macam aku first time join theater nak kahwin lagi. Nak kahwin lagi tu tahun sebelum kau. Kalau kau join tu 2006, 2005. Aku baru nak tanya juga. Nak kahwin lagi tu dah 2 kali maksudnya? 2 kali. Okay, aku yang kedua, batch kedua. Yang baru-baru ni aku share dekat Facebook tu, yang Suratman berlakon tu, itu tajuknya kahwin lagi. Maksudnya monolog punya konsep. So yang use tadi tak nak kahwin lagi tu kita penuh. Untuk festival teater Johor 2005. Itulah. Oi. Di mana? Tu ada sikit memori boy kat situ boy 2005. Kau boleh imagine tak kalau kau join yang Thanatos tu campak kertas Campak kertas. Lepas tu kita buat kertas sebagai tirai kan. Ingat tak? Ada. Bila nak start berlakon Adam tarik tirai kan. Okay. Betul. Yang aku join tu lagi kejam. Kau buat first theater dalam rumah. Ya? Rumah mana? Rumah yang kita berlatih dekat kampung custom. Weh, legend ni rumah tu. Sekarang dah jadi homestay tu. So
situ kita buat, situ depan tu stage, situlah band jaga audio, lighting man je betul-betul jaga lampu je. Duduk kat belakang pintu Swiss jaga lampu. Maknanya bila kita kita buka pintu utama rumah tu macam sliding door tu, itulah ya dia tu. Ha. Itulah dia punya frame dia. Itu kira curtain lah, curtain tirai panggung lah. Kau boleh imagine lah. Style ke? Tapi masa tu ada lagi kita duk fikir nak, masa tu kita sebenarnya mencari tempat untuk buat persembahan. So itu merupakan satu projek pertama di Johor Bahru pada masa tu. Jadi kita nak buat kat Dewan, mungkin perlukan kos yang tinggi. Itu pun kita belum kenal lagi dengan Dewan Bahasa dan sebagainya. Jadi kita explore balai Kampung Kastam tu sebenarnya sebagai tempat persembahan. Dan alhamdulillah rasanya full house lah, penuh lah, sampai ada beberapa family daripada Singapura call tanya nak beli tiket macam mana, sebab persembahan tu promosi dia keluar dekat Pusat Malaysia dengan Berita Harian kalau tak silap. Tu orang dah tanya-tanya persembahan ni buat dekat Dewan ke apa kan. Dia persembahan kan, bukan pertandingan kan time tu. Pertandingan. Ni festival Johor. Festival dia tu. So, kau boleh imagine tak? Aku dah lah tak pernah join teater. Rai tak Rai jadi SM. Dah lah ruang rumah tu kita susun kerusi untuk penonton. Lepas tu orang tengok daripada pagar luar lagi macam konsert. Macam konsert macam cerita rock tu orang tengok kat luar pagar. Lepas tu band soundman merangkap MC dekat luar rumah. Kat pagar tu. Rare tau pakai apa dulu? Home theater boy. Okay. Macam mini combo tu kan. Tu. Muzik tu gegar jugalah. Muzik dia itu nanti jangan cerita dulu. Lepas tu kau cakap lighting man betul-betul jaga space lampu, duduk dekat belakang curtain tu. Show sejam setengah kerah duduk macam tu je. On off dia hafal cue je. Dan yang paling kau tak boleh blend kan. Bukan tak boleh blend lah, kau tak boleh bayang. Kau cakap kau tak boleh bayang prop plasmat yang mula-mula tu. Afiq buat gila. Ada scene night club buat dekat dalam tu. Tutup lampu. Masing-masing berlari kat atas meja buat clay. Tutup pasang lampu satu. Tutup lampu color orange tu. Lepas tu buka lagu kat disco, nyanyi kat disco. Nampak bayang orang kan. Depan tu kita turunkan kain putih lah, nampak layar nampak tengah menari kat club dari situ. Wih, Aisyah betul-betul macam IB buat kat rumah letak white gauze Masa tu kita explore je. Kalau orang kata sekarang dia buat persembahan dekat tepi lorong ke, dekat kafe ke apa. Sebenarnya kita dah lalui semua tu dah. Awal tahun 2000 kita dah jalan dah semua benda-benda tu. 2005 kita dah buat. Awal 10 tahun, 20 tahun dah awal. 10 tahun dah. 10 tahun. Lepas tu dia macam bonus lah. Masa tu tak jumpa kau. 2005 tak jumpa kau boy. Padahal tak, aku suci lagi time tu. Aku belum rosak lagi. Bila lepas tu impact dia macam aku tak tahu lah. Karakter zaman tu pergi dah dengan pakai key kan. Budak-budak semua tak ada basic theater. Letak ada identiti lah, masing-masing image dah. Beza daripada group lain lah. Kalau kita selalu cerita macam kita di anak tiri kan, tapi kita orang jumpa dengan Afiq pertama kali dekat Majlis Teater Negeri Johor tu punya program pun. Kau memang terlibat dengan art lah maksudnya dulu. Aku terlibat art, aku cuma nyanyi dengan Jamil je. Maksudnya adalah art tu, macam aku betul-betul
band bawa aku, boy ni orang berlatih teater. So aku zero lah, menyanyi apa tak lagi yang cuar kan. Pasal aku kan pemalu kan, tak banyak cakap lah dulu kan. Tak banyak cakap sangat. Jadi dunia aku memang aku pergi kerja, balik kerja, jumpa kawan-kawan, merapu, tak ada lah macam benda kita expose diri kita sangat pun. Makan dalam kau punya ayat ni kan, expose. Ya, aku bukan jenis orang yang pergi jumpa-jumpa orang ni semua dulu kan. Sedangkan nak bercakap macam ni pun, ini kira pengalaman bila dengan Red Cactus kan jumpa-jumpa orang kan. Bila pengalaman pertama tu, segan kan nak cakap kan. Nak cakap apa lah dengan orang ni. Public relation tu macam hancur je aku dulu. Tak kerti cakap dengan orang benda semua. Bila join teater tu, dia ada belajar sikit lah. Cara cakap dengan orang macam mana. Nanti satu level lagi, ni orang ni dah berpangkat. Ni pegawai, cakap macam mana. Bila kita buat teater, kita masuk tempat orang, kita jumpa pegawai DBP contoh kan, JKKN. So pegawai ni cara cakap dia dah lain. Kira sambil kau buat program kau belajar juga boy. Boleh kata macam tu. Belajar lah. Untuk kita relevan dekat dalam satu tempat tu kan. Kalau tidak jadi kayu lah. Tapi ada banyak advantage lah. Tapi banyak improvement yang aku nampak daripada penglibatan boy daripada mula-mula lah. Sebab seingat aku masa mula-mula boy terlibat tu dia sebagai kru. Lepas tu dia jaga lighting kalau tak silap kan. Lighting kau audio, asalnya lighting. Aku tak berani pegang audio. First project dia first project monolog dia jadi lighting. Dia jaga lighting. Langkah kiri. Langkah kiri, tapi yang paling mencabar sekali masa yang korang datang Selangor untuk festival teater Selangor buat dekat museum Shah Alam tu. Lighting dulu pakai galah tu yang orang kata dalam masa kurang berapa jam setup semua tu. Betul, itu pengalaman masa langkah kiri dekat DBP. Biasa kalau Ijal tengok, Ijal tahu lah. Dekat DBP ada 6 panel dia. 6 feeder je tau. Nah kan, ada 6 biji lampu, 6 paken, 6 feeder je kau ada. Itulah kau main. Sekali pergi kat Selangor, 32 channel, 32 feeder Lepas tu ada page pula lagi. So nak program tu macam, Fik macam mana ni guna Fik? Aku tak tahu guna. Kelang kabut juga masa nak catch up benda tu kan. Aku belajar dua benda pun. Aku belajar dua benda lah. Satu, Afiq lepaskan kita dengan kepercayaan tau. Gamble gila kot. Aku dah lah first time kena budak nak buat SM kan. Kau first time kena budak nak hafal Q. Kedua, kau ni memang genius lah. Orang ingat Fik, dia nak hafal Q tu dia pakai kamera lah. Aku belajar dua benda lah. So macam tapi kan aku yang menarik sebenarnya kalau masa yang boy buat lighting tu aku tak perlu cakap banyak kali kot. Mungkin starting tu mungkin dia nak belajar apa benda semua. Hanya apa yang aku explain kat dia tu aku tak tahu dia faham ke. Tapi aku dia lepaskan kepercayaan kepada dia dan hasil dia so far okay. So tak adalah ke laut ke mana ke, maknanya ikut flow yang kan. Jadi yang aku rasa paling yang pernah kita buat masa yang cerita museum Shah Alam tu, dia punya kesan itu dah macam konsert Loudness pun ada juga aku rasa masa tu. Angin kan tajuk dia? Angin. Dengan muzik dengan lightingnya, dia orang kata kursi museum tu yang bukan jenis boleh gerak-gerak macam Lego tu, rasa bergerak jugalah, rasa ribut. Okay boy, dahsyat boy. Masa pengalaman teater angin tu kan, kita dah trouble dekat technical punya side sebenarnya bila ada satu part dia blackout kan. Jadi kita program balik semua sekali dalam masa sejam kan, kita program balik. Itu dah satu. Keduanya, aku tak faham cerita tu.
Dan ketiganya aku tak tahu pun yang lagu last tu lagu Naruto sebab aku tak tengok cerita tu. Jadi aku tak tahu hype lagu tu macam mana. Jadi aku jumpa teknik-teknik yang macam mana nak boleh bling. Aku baru jumpa kat situ. So aku eksperimen je lah. Eksperimen dah habis dengan fader tu lah. Impact dia memang kau lah sebenarnya. Tapi aku enjoy projek tu. Aku rasa aku enjoy projek tu. Sebab orang profesional pun tak jumpa kot. Kita datang hari tu kita terus show kan. Kita datang sehari. Artinya sehari sebelum. Sehari sebelum. Betul. Malam show. tu malam tu kita tengok ada satu teater dulu kan. Itu besoknya baru kita show kan. Betul tak? Betul. Aku belajar satu benda boy. Datang, tengok show diorang latihan, aku terpaksa hafal Q lakonan budak-budak ni. Aku tak tahu cerita tapi aku nak tahu kan. Aku nak tahu diorang keluar masuk kan supaya aku boleh follow. Besok terus show. Dah tak boleh tolong kau, aku cuba. Okey, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Nampak? Betul. Afiq tak pernah turunkan aku formula yang spesifik tau untuk macam mana nak buat lighting tau. So dia cuma kata okey kalau kau naik fader ni, color dia macam ni. Tapi apa benda yang aku belajar macam sampai satu tahap aku dah tak tengok Q-shade. Aku dah tak boleh tengok Q-shade, aku tengok cerita. So itu yang jadi dekat angin tu. Dekat angin tu aku tengok diorang buat blocking dulu, plotting lampu. Lepas tu diorang jalan satu kali. Lepas tu kita tengok kat mana marking. Okey dah. Itu dekat atas fader tu dah penuh dah. Dah conteng lah. Lampu apa kan. So itu je yang aku boleh ingat. Sebab aku percaya dalam proses penerangan sebenarnya setiap orang cara dia faham tu berbeza. Kalau macam aku sendiri penerangan banyak kali, aku bukan faham aku jadi pening nanti. Jadi mungkin cara penyampaian tu yang penting kita bagi poin utama apa kita nak buat. Lepas tu orang cara pemahaman dan cara dia bagi balik tu macam mana. Maksudnya kalau kita nak arahan tu jangan terlalu complicated sangat. Sebab ada setengah orang bila kita bagi arahan dia tendang balik, benda tu tak masuk sebenarnya. Jadi mungkin cara setiap orang tu menerima satu proses dan dia explore balik tu berbeza. Jadi macam selepas banyak projek yang kita buat dalam jangka masa, maknanya kita jumpa beberapa hari dan terus show lepas tu. Okay. Maknanya betul. Singkat. Lagi ingat last project yang kita combine sekali masa cerita apa yang dekat apa tu, dekat hospital kan? Hospital Permai. Kita terbiar tu, tak silap kan cerita tu kan? Claustrofobia terbiar. Betul. Cerita tu rasanya kita sempat jumpa sehari sebelum show. Sehari sebelum show sebab buat kat Dewan aku pun tak kenal siapa pelakon ni pun aku semua tak kenal. Time tu lah. First time aku jumpa pelakon datang sehari sebelum show, datang rehearsal, datang pukul 12 malam. Kata dia masuk shift apa. Oh iya ke? Cerita dia sebalik cerita tu. Aku datang sehari sebelum show tu. Lepas tu tengok latihan dekat Dewan Hakim tak silap aku belakang tu. Aku dah datang semua. Adalah seorang pelakon tu, dia datang untuk rehearsal pukul 12 malam. Aku nak balik dah masa tu. Aku tak tahu mana ni kan. So tak nak kita on je lah. Macam mana. Tapi itulah kalau kita buat teater ni kebanyakannya yang jenis kita tak dapat ikut flow yang sebenar. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. Kita punya flow macam air mengalir turun daripada bumbung. Yang penting dia turun dekat tanah je. Dia turun macam mana tu kita ikut suasana dia tu. Kalau orang ni tak boleh kita ganti orang lain. Kalau benda ni tak ada kita buat sampai ada. Sampai as long benda tu jalan. Satu kelebihan yang rasanya bila orang dengar pasal Red ni, orang akan expect satu benda yang lain daripada lain. Okay? Lain daripada lain, persembahan yang
orang takkan jumpa dekat tempat lain. Maknanya sentiasa persembahan kita tu di luar kotak. Sebagai manusia sebenarnya kita patut berfikir di luar kotak. Jangan parking kereta luar kotak tu, jangan. Itu tak boleh. Itu kepala otak. Itu kepala otak. Boleh cakap ke kepala otak? Boleh. Ini channel kita. Ini channel kita. Okay. Idea yang baru tu rasanya kita explore lah, yang berbagai macam tahun lepas yang Yus buat tiba-tiba jadi macam ala-ala Ghostbuster, pakai alat apa, sembun nyamuk ke tak sebut nama alat tu Fogging fogging tu. Aku dah imagine cerita Ghostbuster yang zaman-zaman 80-an tu dengan uniform apa overall dia kan. Overall. Kita duk fikir macam mana lah nak dapat smoke machine. Sekarang tak payah kata smoke machine, satu taman je boleh pergi fogging dengan efek asap tu kan. Itu quite aku puas lah kalau nak cerita, sebab macam Fik cakap lah, siapa yang ada je. Memang aku nak kau ada, tapi siapa yang ada je, tak fikir menang ke apa, aku gamble, tulis skrip, Afiq accept, hantar, lulus, boleh buat. Very simple idea, sebab selalu Afiq bagi benda simple kan. Kau cerita pasal Jawi, kau twist pasal signboard je boy. Signboard dekat jalan tu kan. Signboard tu pasal Jawi, kita huraikan pasal tu je. Tapi cerita tu beranak sampai habis. Kalau cerita apa yang Afiq selalu buat reference, cerita satu malam, macam cerita 1 kat 5 kan. Cerita pasal satu malam tu je. So sama juga lah. Aku buat cerita tu atau anggaran pukul 2 sampai pukul 4 petang, settle. Macam tu kan. Tapi kita punya cerita. Aku nak dengar Afiq dia cerita first time dia join theater. Okay. Ni tentang tajuk kita tentang apa? Pengalaman pertama join teater. Sebenarnya pengalaman pertama aku join teater masa dekat sekolah menengah. Masa sekolah rendah tak jumpa benda tu. Sekolah rendah sibuk dengan bersukan. Sibuk dengan liga semi pro masa tu. Okey. Jadi masa terlibat dengan teater pun agak lewat sebenarnya. Tingkatan 4 baru dapat terlibat. Itu pengalaman pertama sembahan teater. Masa tu kalau tak silap pertandingan teater sekolah menengah Johor Bahru lah. Cuma yang ingat lokasinya dekat Dewan SIGS Johor Bahru tu. Dewan sekolah menengah SIGS tu. Lepas tu cerita yang bawa kalau tak silap cerita Si Tenggang. Kalau tak silap lah cerita Si Tenggang. Tapi pada masa tu aku tak berlakon. Aku jadi jaga lighting je. Jaga lighting yang pelik lah. Sangat pelik, macam tak tahu apa-apa. Ini jenis macam takak muat pada masa tu. Sebab dalam satuan teater sekolah pada masa tu, jumlah pelajar lelaki dalam lab tu, aku merupakan orang yang kedua. Lelaki, yang lain semua perempuan. Lelaki yang pertama dia berlakon watak Tenggang tu, watak Si Tenggang tu. So lelaki yang kedua aku jaga lighting. Tu je. Yang lain semua perempuan. Itu pengalaman pertama lah. Mula dengan teater ni. Tapi advantage-nya bila kita terlibat dengan teater ni, masing-masing dapat akui lah. Satu perkaranya kita lebih confident. Kita lebih confident untuk buat sesuatu. Macam tadi Boy cakap, dia belajar bertemu dengan orang ni, nak cara cakap dia macam mana, nak bawa diri tu macam mana. Yus pun asalnya dia lebih kepada muzik, tapi kemudiannya dia terlibat dengan teater, dia dapat adapt benda tu sama. Sebab biasanya orang yang main muzik ni, dia tak cakap banyak. Dia more tu main muzik je. Tapi Yus punya pengalaman bila dia join dengan teater ni, bukan dia main muzik je, dia boleh bantai jadi MC. Dan satu lagi advantage sekarang ni dia dah boleh buat management dalam production. Betul, pengurusan Pengurusan tu. Itu bukannya sebenarnya. Kebanyakannya orang nak terlibat dengan teater, nak berlakon dia atas pentas je. Yang lain dia tak tahu. Nak popular lah.
bila je. Dia tak fikir persembahan tu nak mula pukul berapa, nak buat nak minta permission untuk latihan tu macam mana, nak tempah tu macam mana, nak bayar apa benda semua tu. Benda-benda tu ada masa dia orang tak nak fikir tu. Dia tahu nak datang latih buat persembahan. Itu je. Kalau make up kita tonyong muka dia orang pakai make up pasal malam pun ada masa dia tak tahu benda tu. ada tengah pasal tu tak tahu macam tu. So advantage-nya tu lah pengalaman pertama. Satu lagi aku nak share pengalaman pertama yang itu tadi yang tadi masa sekolah. Tapi pengalaman pertama aku mengarah teater. Pengalaman pertama tu ialah sebelumnya di USM, Universiti Sains Malaysia, dewannya just pernah pergi, Dewan Budaya yang buat monolog tu. Tapi benda tu merupakan satu pengalaman di mana cerita yang dibuat ialah cerita Puteri di Ledang. Puteri Gunung Ledang lah maksudnya. Tapi cerita tu ingat lagi masa intro cerita tu aku pernah pakai lagu Haris Ariwatan. Cinta tak kenal siapa. Yang intro ada bunyi violin apa semua tu kan. So masa intro tu bermula dan curtain mula buka, aku duduk sebelah di VIP. VIP tu kira orang nombor 2 universiti pada masa tu. So masa intro tu buka, keluar lagu tu dengan bunyi violin tu. So Datuk tu siap cakap dengan aku, bagus awak ni anak muda tapi minat lagu tradisional. Dalam hati aku dah jumpa dia, kau tak tahu bantai tu. Dia cerita aku bantai metal lagu amok semua kan. Jadi pengalaman kat situ lah yang kata apa, walhal pada masa tu aku merupakan pelajar tahun 1 semester 1, tak habis lagi tahun 1 sebenarnya. Tapi dengan orang teater ni, bila dia dapat peluang, dia grab, dia buat, kena confident. Itu dia punya perlu dia utamakan. Kalau dia nak tunggu peluang sampai 100% perfect baru nak buat, itu memang lambatlah orang yang akan grab dulu benda tu. Jadi pengalaman pertama teater tu yang membuatkan kita rasa macam kita lebih bersedia untuk apa-apa persembahan selepas tu. Jadi bukan nak kata benda tu satu yang membebankan, tapi biasanya satu pengalaman lah buat kata macam orang zaman sekarang kata kan, masalah, jangan anggap masalah tu masalah. Jadikan masalah tu cabaran. Tapi dalam hati kepala otak jugalah sebenarnya kalau fikir macam tu kan. Cakap memang mudah kan. Kan, betul ke betul yang tu MLM betul ke betul, faham ke faham kan. Kan. Tak tahu kita macam nak mati fikir. Tapi untungnya once kita dah terlibat dengan lain-lain bidang teater ni, kita dah boleh adapt lah sebenarnya tentang situasi tu, antara kita macam mana kita nak move forward ataupun kita nak terus hanyut dan sebagainya. Kita tengok macam orang terlibat teater ni, advantage-nya dia bukannya bidang tu 100% dalam diri dia. Mungkin dia minat teater tapi sebaliknya dia buat kerja-kerja lain, aktiviti lain kan. Contohnya macam orang teater, dia terlibat teater tapi sekarang dia boleh jadi penasihat Perdana Menteri. Siapa sangka kan? Jadi benda-benda tu based pada pengalaman. Jadi pengalaman tu boleh jadikan kita pelbagai. Dan satu lagi aku nak share, aku pernah jumpa seorang bekas CEO, dia background teater tapi dia boleh join dengan corporate, orang corporate. Mungkin benda aku dah share banyak-banyak kali lah. Mungkin dekat aku dah. Dekat aku dah. Aku secara personal aku tanya dengan dia, aku tanya Tan Sri, macam mana Tan Sri orang teater boleh jadi dengan orang, boleh jadi sebagai orang korporat, tak pening ke dia kata. Dia jawab selamba, dia kata masa saya join dengan teater saya dah jumpa ramai orang gila, so tak ada masalah bila saya terlibat dengan korporat. Maksudnya teater tu dah bagi dia satu preparation yang baik untuk dia. Okay. Itulah tu yang
Ini ada masa orang ingat macam satu lukisan yang kosong kan. Tapi tengoklah cara macam mana. Tapi nak kat Malaysia ni kalau kata kita ni nak jadi senang kaya raya tu bukan kot. Belum sampai ke tahap tu. Mungkin berapa orang je boleh jadikan benda tu full time dia punya kerjanya. Dan bukan semua orang boleh terima teater tu sebagai kerjaya lah. Tapi teater melatih orang sebenarnya. Contoh dulu masa kau buat latihan kan, Fik, aku tengok walaupun kita bukanlah buat latihan, kita bukanlah pelakon kan, tapi tengok macam mana bila kau cakap satu benda dan orang lain kena respon kan. Benda tu masa aku tengok cerita Super Spontan, rancangan Super Spontan, aku cakap ni memang sebiji method teater lah. Memang. Kan sebelah cakap sebelah kesambung, sebelah cakap sebelah kesambung. Respon ni betul-betul konsep teater punya latihan lah. Melatih kita untuk berfikir dengan lebih cepat. Sedangkan kita jumpa sebelum tu boy Aku faham bila kita pergi KL kita tengok tapi after 2010 barulah Afrin bawa konsep tu dekat Astro kan, betul tak? So betul. Orang tengok game tapi kita dah tahu lah. Macam kita tengok Sedar Ruang kan. Cara bermain atas pentas and so bila kau sendiri pelakon tak kena lighting, kau kena cari light. Contohnya kan. So dalam live kita pun sama ke, kita kena cepat respon dengan apa benda yang kita hadap. Teater betul-betul mengajar untuk live memang membantu lah. Betul. Macam boy macam kita join cactus lah. Tak plan pun kau ada sekarang kan. Aku rasa kau tak plan kau ada sekarang. Advantage kau ada teknologi komputer. Tapi kau sampai kat sini at the end basic form cactus punya projek juga lah. Yeah, betul. Aku betul-betul terasa yang aku ingat siapa yang bawa aku, band bawa aku kan. Pergi tengok latihan. Nanti tengok macam mana diorang berlatih macam tu kan. Aku memang tak ada keinginan pun untuk duduk kat atas stage tu. itu salah satu benda yang aku rasa aku memang tak ada keinginan nak duduk atas stage tu kan. Tapi aku kena recall lah. Aku kena recall tempat yang kau kerja tu lah stage pertama kau berlakon kan. Ya ke? Tak lah. Ya. Kau berlakon secara tak sengaja. Jadi pelajar kolej konon-kononnya di sebelah rumah bujang. Cerita tu. Dekat Mawar Habis sekarang dekat mana? Itulah sekarang jadi aku dah teringat kat mana tu benda tu berlaku. Aku tak teringat adik. Bukan free tau, ada payment tau. Ada payment. Itu tapi semua itu apa program Mawar. Hari kerja, hari Khamis. Aku dah tak ada kenangan. Gitar tu dah jual, M tu dah jual, dah tak ada kenangan dah. Tapi satu benda aku nak bagi tahu. Sekarang ni boy dah dapat kerja dengan yayasan kan. Bagian apa? Persembahan. Bagian persembahan tak. Bagian produksi. Bagian boy ni macam ni. Kau dah dapat join satu kaki dah kira masuk dalam tu. Tapi jangan terkejut kalau satu ni tiba-tiba rezeki kau tak tahu orang akan kata kau handle untuk persembahan ni. Bahasa mudah dia tiba-tiba kau jadi pengarah persembahan. So kau kena ready benda tu. Jangan fikirkan yang kau tak boleh lah, ada orang lagi yang lagi experience lah. Bila kita cerita persembahan kreativiti ni, once kau dapat peluang, time tu kau boleh explore kau punya kreativiti yang ada. Dan secara teknikalnya aku baru lagi kan. Tapi dah ada 2-3 benda yang betul-betul bawah batu jemala patik orang kata. So benda tu
Ya bila melibatkan kerja tiba-tiba dia jadi pressure kan, pressure dia beban kan. Tapi nak tak nak kita kena enjoy dengan apa yang kita buat. So kita layan je lah. Layan selagi boleh lah benda tu. Jangan mengalah dah lah. Tak insyaAllah. Layan je. Okay, Dia kita lebih kepada okay. Ya, kita take file lah. Kita take file lah. Bagi tengok visual sikit lah. Kita belanja video. Ada memang apa? Ada video lah. Nanti kita minta admin bagi visual kita dalam proses nak belanja-belanja juga. So walaupun kita cakap walaupun pengalaman teater pertama, tapi pada aku sebab yang aku ada sekarang ni sebab teater lah. Kan? Macam Afiq nampak kan. Aku tak pernah imagine nak jadi MC pun. Kita tunggu sebelum kejap lagi admin bagi masuk belanja video, kita relax kejap sikit. Tapi aku tulis skrip MC ke aku apa ke semua daripada aku refer skrip Afiq lah. Kan? Aku imagine je, tapi at least imagine tu dulu aku tak tahu kan, macam aku cakap buat pengurusan. Memang aku tak ambil kisah, tapi watak sebagai SM tu kan, sebab aku tak start pelakon, aku SM. Banyak benda lah aku ambil iktibar kat situ kan. Itu lebih tu Afiq komen lah kan. So kita minta admin nanti belanja kejap, nak minum kejap, belanja kejap tu nanti kau komen boy. Kalau kau tak pernah tengok kau komen dalam video ni. Alright. Kita belanja kejap. Ada. Di mana dalam diri? Kau mana siap? Tanya. Kau punya amanah. Tuan lu hilang setengah. Berhenti sebelum kenapa berhenti? Carilah makna hidupmu. Carilah keindahan itu tersembunyi. Bersama berselindung dalam diri. Tengok dulu boy, tengok dulu. Di mana? Kau punya amanah. Sebelum selesai, jadilah makna hidupmu. Ia terselindung dalam diri. Mengapa berhenti sebelum selesai? Mengapa mengalah sebelum berjuang? Okey tu. Sikit je. Boy. Tak dengar boy suara kau. Dekat mana tu? Biar Afiq jawab lah. Itu dekat PWTC tu. PWTC, tempat yang ada satu lagu. Tak apa. Kita sembang dulu. PWTC okey. VIP pada malam tu Sultan Perlis. Tuanku apa nama dia? Sirajuddin. Tuanku Syed Sirajuddin. Tahun bila? 2017.
Tahun aku tak ingat. Yus ingat. 2017 boy. Itu sekali dengan masa teater, ada satu teater Rimau Muda Tak ada. Masa tu aku Tak tak ada buat itu teater. show. Itu- Masa tu tak ada. Yang tu alumni USM. Oh, okay. Dan satu lagi boy. Kau tak nak tanya siapa ambil video tu boy? Aku pun dah tahu Siapa? siapa ambil video tu. Kau siapa ambil video tu? Aku tak tahu. Aku sebut nama ni boy mesti terkejut je. Siapa? Ahmad Kassan. Abang Kasar ambil. Boy, dahsyat boy. Dia share kat Dia share dengan kau Dia share dengan Afiq. Dia share dengan kau. Apa tu kau tahu kat aku tolak upload YouTube. Gila lama. 2017. Tapi gempak boy. Ahmad Kassan ambil video kan. Lepas tu kau jumpa dengan pelakon-pelakon dari setan tu kan. Peggy apa semua tu kan. Ada kat situ boy. Aku rasa macam wow kan. Ahmad Fitri Yahya ada kat situ kan. Tu pengarah drama Ayahanda ada kat situ. Pengarah drama Ayahanda ada kat situ. Naik show sebelum kita. Lepak sama-sama kat belakang. Macam ni semua sebab teater lah. Macam kita mula-mula keluar boy. Pasal teater pun Kelantan lah boy. Betul tak? Kalau keluar. Mula-mula lah. Keluar. Kelantan lah. Kelantan Boy lah. ni kat Kelantan tu. Yelah, soundman Kelantan tetap berpencin kita. Soundman pula, lighting man kita. Aku memori banyak dah lost lah. Aku tak ingat. Kan kau pun ada sama macam aku juga. Short term dia. Dori. Boy kalau sebut Dori. Kelantan dia tak suka pasal tiang seri tu membunuh dia kata. Kelantan Dia tu punya Dia kalau cerita Stage pasal lah. tahun, kalau tahun lagi aku banyak lupa dah sekarang. Betul. Kalau tempat tu insyaAllah aku ingat lagi lah. Kalau perkara-perkara tu mungkin aku boleh ingat. Tapi kalau tahun, tu biasa memang aku dah lost dah sekarang. Betul. okay, Tapi aku tak nak first tak nak Red Cactus keluar. First Red Cactus betul-betul buat show dekat luar. aku nak update sikit. Kat mana Red Cactus tu ditubuhkan, barulah ada cerita. Kan ala-ala first time. Itu je. Kau cakap first time show, baik kita cerita. Satu hari nanti kita akan buat siri sembang dia dengan all Red Cactus punya player lah. Nanti Afiq uruskan lah. Tapi biar Afiq cerita sejarah Red Cactus lah. Okey, sejarah Red Cactus kalau yang masih ingat lah. Tahun ditubuhkan tahun 1999. 1999 itu projek pertama ialah teater musikal Puteri Diledang tu tahun 99. So daripada tahun 1999 start antara 1999 ataupun 2000 dah masuk festival festival teater Pulau Pinang masa tu. Masa tu buat cerita apa tak ingat, tamu Bukit Kenny kot ataupun kontes antara dua tu. Tapi yang tamu Bukit Kenny tu dapat nombor 2 lah. Nombor 2 peringkat negeri Pulau Pinang, nombor 2 daripada 5 produksi. Itu starting kat sana lah, So antara lain lepas tu bawa balik ke Johor dan benda tu bergerak. Berapa orang original members Red Cactus masa dekat Penang? Yang hardcore tak ramai lah, hardcore dalam 3 orang, 5 orang. Tapi salah pelakon utama Red Cactus tu Yus pernah jumpa yang kat Sabah tu, Yus ke Sarawak, Azrul apa nama dia tu? Azrul Rizal yang jadi penceramah masa kau punya seminar kat KL kau cakap tu. Yang sekarang dah jadi profesor sekarang tu.
Dia salah seorang pelakon yang awal lah dalam Red Cactus pada masa tu. Walaupun tu bukan teater tu bukan bidang dia. Dia merupakan bidang sains Entomologis. apa dia? Kau bayang boy, entomologis. Betul tak? Binatang apa tu? Okey. Dia kaji ananai. Bukan, dia kaji ananai boy. Dia punya bidang spesifik ananai. Kalau aku buat kerja, dia kaji. Okey. Patutlah Ada lagi? Ada. Patutlah bila aku tengok dia bagi ucapan tu power. Kalau ikutkan orang profesor ni macam skema kan. So dia berucap tu kau tak rasa boring tau. Aku ni kalau berucap aku pun dah boring. So dia pandai bawa untuk aku nak dengar. Lagi pula benda aku dah tahu. Aku malas. Tapi kalau dengar dia macam no wonder lah. Dia berlakon dengan Red Cactus kot. Dia sebenarnya dia antara pelakon Red Cactus yang mula-mula, dan pada akhir projek pun masa tu dia sibuk dengan banyak projek dia nak grad. Dia sempat lah kata apa, this project dia lari datang latihan. Tapi tak adalah dia sampai datang latihan pukul 12 malam. Maknanya still okay lagi. Oh, masih konti yang tadi tu. Masih. Tapi aku akan pastikan benda ni tak dipotong. Hasil dia bezanya satulah, bila seorang tu terlibat dengan teater, walaupun dia pergi bidang lain, contohnya macam bidang apa, racun serangga yang nak sebut racun serangga lah contoh kan. Tapi cara dia bagi ucapan, cara dia bagi presentation tu akan ada kelainan lah. Dia taklah macam orang setengah-setengah bagi presentation yang macam baca berita tengah malam yang macam bosan. Sebab penyampaian dia tu adalah turun naik dia semua tu. So nak dapatkan skill tu sebenarnya bukannya mudah. Bukan senang kita nak ajar orang, paksa orang tu bercakap. Macam orang yang mula dengan malu-malu pun bukannya mudah. Macam pengalaman aku, first aku buat persembahan, bukan persembahan lah, ujian lakonan individu. So cara yang paling nak mengelak sekali aku pilih scene bercakap dalam mimpi. So tak payah cakap dengan orang. Cakap dalam mimpi. Kau baik, kau tengok dekat sini, kau berdialog. Okey, dapat 8 butuh. Terus lah. Apa boleh mengelak. Boy, kau jangan amalkan benda tu boy. Okey. So, satu lagi bahaya kalau orang teater dia terlibat dengan politik, dia akan jadi lagi licik sebenarnya. Sebab orang teater dia pandai cakap, lepas tu dia improvise, lepas tu dia belajar dengan skill politik tu, dia akan jadi lagi macam-macam sebenarnya. Boy, ni konti juga dia boy. Betul. Ni konti tadi juga ni. Betul lah. Aku tengah fikir kan ni kat mana aku nak apply benda-benda tu. Aku selalu apply dalam kerja aku. Tapi yang cakap tadi tu, yang penasihat Perdana Menteri tu betul, dia pernah terlibat dengan teater kat Perak sebenarnya. Itu ni bukan sindiran sebab ada member dekat Perak bagi tahu dia memang ada terlibat dengan aktiviti teater. Maknanya dia support lah dengan aktiviti teater. Sebab tu kalau tengok cara dia bercakap tu, ada setengah orang macam agak pelikihkan dia, tapi kalau kita betul-betul dengar cara dia bercakap tu, ada something lah, ada aura dia bila dia bercakap tu sebenarnya. Itulah bukan mudah sebenarnya. Mungkin sebenarnya kalau kita kata tadi pengalaman pertama teater, terus daripada teater tu apa kesinambungan dia tu? Apa jadinya? Tak ramai orang yang terlibat dengan teater, lepas tu dia stop, dia hilang. Tak, biasanya benda tu akan berlanjutan. Walaupun mungkin dia buat tahun depan dia relax, lepas tu berikutnya dia akan buat balik. Tapi tak adalah tahun ni dia buat 10 tahun akan datang baru dia buat balik, tu tak lah kan. Tapi dia adalah ada itu kes lain. Ada yang ceritanya macam saya dah 30 tahun tau. Tapi dia dah 5 tahun, itu dia rehat lagi 20 tahun. Claim. Tapi dia kata 30 tahun, dia claim 30 tahun.
Pandai main. Yang penting pada aku kenapa aku pilih first topic kita kan. First pengalaman first theater kan. Dia relate lah boy. Macam kau sekarang dah kat mana? Even Afiq pun masih boleh handle theater lagi kot kan. Walaupun duduk dekat Unisha macam dekat situ. Aku macam biasa lah, memang tak boleh dalam ni, tapi aku jahat mencari ruang nak juga buat teater. Tapi kalau siapa yang dengar ni apa kan, join teater kan, untuk kau kenal lagi apa benda yang kau boleh buat, kau explore diri kau sebenarnya. Macam aku, memang basic aku grafik lah. Jadi bila dah masuk teater kan, sebenarnya bukan atas stage tu saja, macam tadi Afiq cakap lah, pengurusan semua tu kan. Bila dah masuk, itu kan aku pergi kursus yang pengurusan teater tu, yang ada JKKN tu kat Kedah tu. Bila kau pergi situ, pecahan dia banyak tau. Bila kau terlibat dengan promosi, apa benda lagi yang kau kena buat dekat promosi. So bila kau duduk dekat venue kan, so bila kau dah masuk venue tu, PA system nak masuk, so banyak melibatkan department sebenarnya. Dia bukan teater tu is a pelakon, kru, ada banyak lagi, banyak bidang lagi sebenarnya. Kalau kau tak boleh kat sini, kau boleh try kat sini. Kau boleh kat sini, boleh try lagi kat sini. Ada je, aku rasa teater tempat kita betul-betul bermain lah. Tapi bermain jangan main-main. Itu dah selalu sangat tu. Itu dah selalu sangat tu kan. Arwah Ozek. Dan salah satu ayat Ozek yang aku pegang sampai sekarang lah. Dua ayat. Satu, sekali dah masuk lubang teater tak boleh keluar. Okay, betul. Yang kedua, aku sangat suka ayat dia apa tau? Kau bagi arahan tanpa tunjuk. Maknanya orang teater dia boleh bagi arahan dengan kata-kata je. Dia tak payah macam Afiq cakap kita lah. Dia bagi explain dekat kau, dia tak tunjuk pun kau pegang panel tu. Pandang-pandang kau lah. Tapi sampai sekarang orang suruh kau pegang panel boy. Aku pegang ayat tu lah sebenarnya kan. Untuk macam prinsip aku bagi arahan, aku pegang benda tu lah. Alhamdulillah dapat jumpa arwah Ozek kan. Walaupun zaman tak ada handphone gambar, tak ada selfie. Tak ada, aku tak ada selfie dengan dia. Aku tak ada, tapi pernah rasa rapat lah macam tu je. Kita dapat bekerja dengan dia sebab Afiq lah. Dia pengalaman tadi tu, pusing-pusing. Rasa macam terima kasih lah bagi tunjuk jalan, buka jalan lah. Sesi pertama ni sesi penghargaan dengan Afiq sebelum kita nak buat sesi lebih ganda. Sesi penghargaan. Itu banyak lagi kalau aku nak pecah cerita Afiq. Ada support semua sebenarnya. Dia pandainya dalam satu produksi tu, dia ada lah punya pecahan dia. Kalau semua orang dia tak tanggungjawab. Kalau kata seseorang yang terima tu tak boleh respon dengan baik, semua tu tak akan jadi juga sebenarnya. Satu lagi yang aku macam terkejut, bila once aku dah tinggalkan Johor, aku ingat boy dah tak terlibat dah dalam bidang-bidang ni. Rupanya dia lagi gila dalam bidang ni. So tu agak surprise lah. Macam ni aku tahu dia memang dia akan keep on dalam bidang muzik dia. Tapi once aku ingat lepas aku keluar daripada Johor tu, aku ingat boy dah balik dah pergi printing dia tu. Rupanya dia terlibat lagi dengan audio dan sebagainya. Benda tu good effort lah. Sebenarnya bila kau pergi tu macam tak berlaki lah. So meroyan lah, pergi tim ni buat job, Semua job dah tapau Vic. Wah. Tapi aku rasa dalam tempoh masa aku keluar daripada Johor tu 2 tahun jugalah kita tak ada projek sangat sebenarnya. Masuk tahun kedua dekat KL baru kita sambung balik masa benda tu. Yelah, bila kau kahwin kita stop.
kita start keep in touch dengan Angin, betul tak boy? Betul. Angin Betul. kita reunion. Maknanya Betul. setahun tak sampai 2 tahun, aku rasa setahun dia masa tu. Setahun masa tu. So macam biasa aku pilih topik ni, pengalaman pertama join teater kan. Kau tak pernah fikir pun, boy tak pernah fikir pun join teater zaman 2005 tu nak sampai hari ni punya cerita. Tapi ada satu lagi aku punya target yang aku rasa belum tercapai. Aku nak buat teater dekat IB, Istana Budaya. Kalau dekat tempat lain aku rasa alhamdulillah dah dapat dah dekat Matic dah dapat buat, dekat museum, dekat Tuan Bahasa buat yang tadi video tu buat persembahan lagu puisi dekat PWTC tu. Yes. Aku teringin untuk dapatkan peluang dapat di IB lah, walau tak dapat dekat Panggung Sari, dapat dekat Laman Sari pun it's okay lah sebenarnya. Peluang tu yang aku rasa satu benda yang tak tahu lah bila dapat. Tapi kalau aku nak share balik, aku terlibat dengan program Penang Studio tu yang aku pergi tahun bila tahun 2017 tak silap. 18 lah. Dah dengar kan? 18. Yang 17, orang itu aku rasa 17 tu. 18 Macam bila terlibat dengan program Penang tu, daripada segi idea persembahan, cara kerja, diorang sebenarnya lagi sempoi, lagi sistematik. Daripada segi punctuality tu memang best lah. Orang kata kalau pukul 8 kau mesti ada waktu-waktu tertentu tu. Tapi yang paling aku suka sekali, kalau kata persembahan tu habis pukul 10, habis pukul 10.30, 10.45 panggung clear, tak ada orang dah dalam tu, semua dah keluar. Maknanya habis persembahan kau tak ada nak ngeng-ngeng cuci makeup, barang ke lepak dekat rokok, tak ada. Dia memang betul-betul profesional. Dan kau buat persembahan habis balik dunia lain dah. Kau tak bawa dia tu sama. Ada macam setengah kita kan habis persembahan kau duduk dekat situ kau lah sebagainya. Lepas tu sambung mengetih sampai ke subuh lah. Itu budaya kita lah. Tapi kita tidak dengan Beza lah sebenarnya. Beza. So nampak macam boleh sambung lagi next episode ni boy. Betul lah. Ni pun dah sejam kot. Rupanya kita sembang. Kita lebih kurang sejam lah kita sembang. So kalau untuk aku personally lah, kesimpulan aku tak pernah mimpi yang apa aku ada sekarang. First time join theater, tak tahu apa-apa, jumpa Afiq first time, tengok muka je. Dia percaya kat aku, kita buat. Sampai aku dah boleh tulis skrip, aku tak pergi sekolah pun. Kan, boleh skrip, boleh lulus, macam korang nampak even bab pengurusan tu aku pun langgar je, bukannya betul sangat pun, tapi langgar buat. Tapi lebih kepada sebab pengalaman pertama teater lah. Betul? Macam mana boy punya pasal menarik. Aku belajar banyak benda lah. Apa macam aku cakap tadi lah, cara bercakap semua kan. Aku cakap tadi aku pemalu kan, tak reti sangat sembang dengan orang dulu. Orang datang rumah pun aku duduk dalam bilik kan, macam anak dara. Serius aku kawan akak aku datang pun dia kata kau ada adik lelaki punya kan. Sampai dia pun tak tahu. Jadi teater mengajar aku banyak benda lah. Sampai aku sebenarnya dah jumpa goal aku bila masa 2019 tu, bila aku join teater dengan Afiq kan, masa first kan. Atau aku terdengar Istana Budaya. So 2009 tu aku dapat terlibat dengan yayasan bawa aku buat kru Gema Zafana buat dekat IB. So aku berpeluang naik stage lift tu, turun ke bawah.
So aku guna segala-gala dia punya technical part memang cakap tu memang aku punya goals aku cakap kan macam next. So teater bawa aku ke situ lah. Best lah teater. Tak berlakon tapi belajar technical. Tapi tu boy, itu pengalaman masa kau pergi ke Muzafana tu dalam satu cara. Mungkin akan datang bila kau pergi, kau akan pegang tanggungjawab lagi besar daripada tu. Aku nak jadi tu apa Chiu Peng nama dia. Dia stage manager IB PGL Cina badan gemuk. Dia duduk dekat tepi curtain tu kan. Dia roger je. Q-shade dah penuh ni kat depan dia ni. Dia tinggal okay Q gini cakap aku one day dia itu lah. Dekat IB kan. Dan nak sampai ke tahap tu bukan senang tu. Itu lah. Tapi itu antara macam yalah kita dah dapat satu, kita kan tak jenis manusia tak pernah puas kan. So kita cari benda-benda yang lagi mencabar lah. Kau pun pernah kerja dengan kawan Afiq kan? Kalau kau ingat lah, kau kerja dengan kawan Afiq. Siapa? Program JKKN dekat Astro. Nama SM tu Rosnan. Itu kawan baik Afiq tu. Baik. Oh ya. Tak apa lah. Ni channel kita buat kata aku kan. So nanti kita cerita bab tu. Tapi aku nak dengar Afiq punya penutup je kan. Aku dah curi masa sejam ni nak kita sambung. Sejam dulu. Tuan pengarah. Tuan pengarah. Untuk sejam pertama ni kan okey lah. Boleh lah, tajuk dia akan jadi daripada apa, teater pertama kita jadi apa kan. Okay lah. Pengalaman teater pertama tu memang tajuk dia patut pengalaman teater pertama kan. Tapi at least kita tahu lah. Intro dah jadi lain. Betul-betul mengalir ni. Memang dia panjang sangat. Dia tak ada skrip macam ni lah. Kita nak melangkah ke alam online kan. So untuk first 1 hour ni okey lah. Korang pun dah share. Mana tahu next time kita boleh buat. Tapi sebenarnya benda ni pun bagus juga sebab kita sebelum ni kita kurang dokumentasi sebenarnya. Kita punya gambar-gambar banyak sebenarnya. Kita punya video lagilah tak ada sebenarnya. Bukan tak banyak video rasanya tak ada. Jadi benda ni satu rakaman yang kita rasa akan datang kita boleh tengok balik lah, kita boleh kongsi balik lah untuk siapa-siapa. Ada masa orang tak kenal kita buat apa semua kan. Tapi benda-benda ni lah yang kita boleh kongsikan kan. Okay. Yang penting pada aku dia bukan first and the last. Next time kita akan try korek dan goreng lagi. Betul tak boy? Walaupun boy, sebab aku belum cerita lagi aku masuk panggung ada mistik-mistik tu nanti. Satu hari tak cukup ni boy, satu malam. Okay. Kita tambah lagi sejam, bayar RM2.5 lagi. Sejam. Kita boleh buka topik macam-macam, mistik ke apa benda kan. So satunya bagus juga Afiq kata untuk dokumentasi as characters kan. So mungkin satu hari boleh jemput kau punya hero lama tu masuk sekali untuk sesi half an hour pun okey Afiq. Dia dah bergelar Profesor. Pilih kan. Okey kan. Itu sekarang tiba-tiba je muncul. Ada masa tak ada, aku tak tahu. Kan. Kita boleh panggil, biar Afiq panggil lah kan. So macam boy punya soalan selalu typical jahat. Siapa hardcore pertama karakter macam aku tak terfikir soalan tu kan. So, macam technical gila kot. Aku boleh jadi kalau tak langgar. Sebab aku batch ke berapa pun aku pun tak tahu. Aku boleh panggil sebelum ni dah ada lah. Sekarang dia aku boleh panggil balik siapa-siapa yang pernah terlibat dengan characters. Lepas tu sekarang ni dia dah jadi bidang lain dan sebagainya lah. Mana kita boleh korek balik. Mana kita tanya balik daripada pengalaman pertama dia buat teater tu. Apa yang dia
cari daripada benda tu. Benda-benda tu banyak, cuma perlu pilih, perlu cari balik, contact balik, semua tu lah. Banyak. Macam member kat JKKN tu yang korang kenal Ismail tu kan. Dia pernah buat audio. Dia pernah buat bahasa Puteri di Ledang tu, dia buat audio untuk benda tu. So benda tu ada terlibat macam-macam sebenarnya. Boy, kita ni kecil boy. Yang dia sebut tu semua jawatan dah grand-grand boy. Kita ni baru nak nampak dunia, dia orang punya cerita dah 10 tapak dahsyat je. So nanti kita boleh reunion sikit lah karakter tu punya kan. Dokumen tak ada, gambar tak ada, video haram sekali. Nanti tulis kat sini batch kedua tu. Pasal ada banyak version kan. Kita batch kedua. Dekat bawah nama tu. Tapi satu perkara yang merisaukan tahun ni 2021, sekarang dah bulan 8, ada satu projek boleh jalan sebenarnya. Ini consider projek lah. Habis ini consider projek lah. Ini kalau mini projek lah. tahun sebelum tu adalah buat projek kita kan, tapi tahun ni dah jadi lain. Tapi dengarnya bulan 9 dah boleh start ke pentas balik dengan kita. Siapa dah dapat 2 dos dah boleh boleh buat projek balik. Dah boleh rentas Jangan target tinggi sangat. Kes makin tinggi ni korang nak happy-happy. Diorang memang kita boleh buat scale, tapi bila kes dah tinggi tak payah kan. So aku rasa kita nak tangguh dulu tak untuk session ni? Aku punya atas keyboard tu. Sorry. Macam ni lah. Biasa, recapture tu macam tu, okay. Sorry. So boleh disambung lagi. 1 hour ni kita dah jalan dulu. Next kita akan try cari more content, whatever. Untuk kita try sama-sama. Tapi teater lah, satukan kita, tu je. Sambil tu kita boleh fikir-fikir balik lah siapa-siapa yang pernah terlibat dalam projek-projek kita. Mungkin kita boleh panggil balik untuk diorang kongsi cerita kan. Okay. Menarik juga tu. Tapi kena tapis juga lah. Tapi perlu tapis juga lah kan. Ada lembaga penapisan juga? Banyak cerita yang tak boleh tak layak tayang. Kan kita panggil pelakon tu tiba-tiba dia nak tengok bola kan, tu hal pula kan. Itu bahaya tu. Aku nak suruh Beb je lah jadi lembaga penapis. Cukup lah. Tapi dalam antara ramai yang pernah terlibat dengan projek kita, sebenarnya ada seorang kawan kita tu, daripada segi dia cakap tu dia masih kita susah nak faham, tapi aku rasa kalau kita dapat duduk dengan dia, kita dengar cerita dia, sebenarnya dia ada satu cerita yang menarik kita nak untuk faham. Korang kena ingat lagi Zaidi. Oi, ingat sangat. Zaidi Yasnun ex Yayasan kan? Ex JKKN tu. Yes. Kalau korang perasan, ni bukan mengumpat dia lah. Jadi kalau dia dengar nanti kan. Kalau kita perasan status dia dekat FB sekarang ni dan sebelum-sebelum ni, dan cara dia berfikir, cara dia interaksi tu rasanya macam ada sesuatu yang nak diluahkan tapi tak dapat release dengan clear lagi lah. Dia ada something. Sebenarnya dia banyak cerita rasanya tau kalau kita korek. Tak apa. Itu boleh jadi konten yang paling baik tu. Tu dia punya soalan pada boy. Aku rasa lancar. Letak pada boy. Apa sebab pada aku pula? Orang ada senang untuk kau chemistry. tolak. Dia macam apa? Aku tahu. Saya tak terucap sebab chemistry boy dengan Zaidi tu kuat. Jadi aku boleh jadi macam duduk belakang tabir. Aku rasa bang. Okay. Maknanya boy setuju tu. Aku tahu. Boy setuju. Dia okey kot. Dia masih minat kot. Sebab ada beberapa show yang dekat KL panggil dia datang juga sebenarnya. Oh ya. Dia masih macam berapa tahun lepas
yang aku buat cerita apa Mistik Malaya tu dia datang tengok. Dia datang tengok. Boleh. Oh. Aku setuju. Aku pun sempat jumpa dia. So Afiq ni dia punya idea jauh sikit lah. Dah boleh nak panggil orang tu orang ni kan. So boy, kita okey boy lah. Kan? Lagi dapat tengok muka dia okey lah sikit. Okey. Tak payah tunggu datang mana-mana. Janji ada line. Kat sini pun jadi. Kan. So tengok. Dia jadual lah, jangan clash. Kalau macam boy ada event tu tak boleh lah kan. Kena cari hari lain lah. Setakat ni alhamdulillah. InsyaAllah setakat ni bagi tahu time je ada je. Ada. Kan. Okay. So kita break dulu. So kita akan try make it dengan benda lain lah. Kan? Kita break 5 minit ke macam mana? Kita untuk this episode kita tamatkan dulu. Oh okay. Ingatkan break 5 minit nak sambung lagi. Nak sambung lagi PM tepi lah. Ini kita pakai tak habis je. Nanti sampai pukul 1 macam hari tu. Ini kita kat dalam dekat dalam channel yang ni kita okey loh kan. At least mana tahu this year 2021 boleh gerak balik nak buat boy monolog pula. Aku edit gambar je. Aku nak cerita pasal apa? Aku nak cerita pasal apa? Pasal slipper yang hilang di masjid. Boleh je. Okay, thank you untuk masa korang. So alright. Ada kita jumpa tengok lagi. Hari ni belum. Nanti kita akan pastikan orang tengok punya. Ada punya. Okay. Okay boy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye.